Dan firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kamu akan Allah dan jangan kamu sekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa. Dan seterusnya dalam ayat itu ada sebut wal jaridul qurba wal jaril junub, jiran-jiran apa semua, jiran-jiran yang terdiri daripada sanak saudara dan yang bukan keluarga. Seterusnya dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW sabdanya, Jibril terus menerus berpesan kepadaku supaya menjaga jiran, sehingga aku menyangka bahawa dia akan menjadikan jiran itu sebagai pewaris. Sehingga aku ingat dia akan menjadikan jiran itu sebagai penerima pesaka daripada seseorang itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus menerus berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa dia akan menjadikan jiran itu sebagai pewaris ataupun penerima pesaka. Babu ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bab dosa orang yang jirannya tidak selamat daripada kejahatannya. Yubiqhunna maknanya yuhlikhunna, membinasakan mereka. Ini petikan daripada Quran. Maubiqa, mahlikan, maknanya kebinasaan. Diriwayatkan daripada Abi Shuraih bahawa Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Sabdanya, orang yang jirannya tidak aman, tidak selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Kemudian menjadi mutabi' kepadanya Hasim bin Ali, Syababah dan seterusnya, lain lagi ramai lagi menjadi mutabi' kepadanya daripada Abi Hurairah. Babun la tahqiranna jaratun li jaratiha. Bab janganlah seseorang jiran itu memandang remeh terhadap jirannya. Satu maknanya, janganlah seseorang jiran itu memandang kecil sesuatu untuk diberikan kepada jirannya. Dua, yang ketiganya, janganlah seseorang jiran itu memandang lekeh terhadap jirannya kerana memberi sesuatu walaupun kecil. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, wahai perempuan-perempuan Islam, jangan sekali-kali seorang jiran memandang lekeh terhadap jirannya. Jangan sekali-kali seseorang jiran memandang kecil untuk diberikan kepada jirannya, walaupun firsina syatin, walaupun kaki ataupun kuku, kaki bahagian kuku kambing ataupun biri-biri itu. Babun, orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau dia diam saja. Diriwayatkan daripada Abi Shuraih Al-Adawi, katanya, dua telingaku mendengar, dua mataku melihat, ketika mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan
tetamunya, jaizatahu, yakni sebagai hadiah, sebagai suatu hadiah kepadanya. Qala wa ma jaizatu, apakah hadiahnya itu wahai Rasulullah? Katanya sehari semalam. Wadhiyafah, dan melayaninya sebagai tetamu selama 3 hari. Adapun selebih dari itu, maka menjadi sedekah kepadanya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik, atau dia diam, yakni dia diam sahaja. Babu haqqil jiwar fi qurbil abwab, ini bab hak kejiranan itu terletak pada kehampiran pintu-pintu, yakni pintu-pintu rumah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ada dua jiran, 2 orang jiran. Ini andai kata saya ada 2 orang jiran, kepada siapakah daripada 2 orang itu saya akan hadiahkan, yakni saya akan utamakan untuk diberikan hadiah? Qala, Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima minki baban, kepada yang lebih hampir pintunya daripadamu, yakni daripada rumahmu. Nah, itulah. Ini masih lagi dalam bab akhlak, bab adab, bab akhlak, budi pekerti yang mulia. Dan orang yang ada ini semua ni adalah orang-orang yang comel, cantik, baik, juruh kita panggil. Husnul ahdi minal iman. Husnul ahd, al-ahd maknanya menjaga, memelihara. Menjaga apa? Menjaga hubungan. Hubungan apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan guru dengan murid, hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan apa-apa orang panggil ada nisbah, ada hubungan itu. Hubungan ayah dengan anak, hubungan suami dengan isteri, hubungan tuan dengan pekerja dan sebagainya. Hubungan, jaga hubungan itu dengan baik. Husnul ahd minal iman, adalah sebahagian daripada iman, yakni tuntutan iman menghendaki supaya seseorang itu berperangai begitu, menjaga perhubungan. Tuntutan iman itu maknanya, kalau kita tak buat gitu, kita tidak menyempurnakan lagi tuntutan iman kita. Itu satu. Yang kedua, husnul ahdi minal iman, maknanya menjaga perhubungan itu dengan baik. Semua perhubungan tadi minal iman adalah hasil daripada iman. Apabila seseorang itu beriman, maka inilah hasilnya. Iman tu kalaulah dia tu menjadi, kalau kita kata kita tanam pokok, kalau pokok tu menjadi maka dia buah, hasil dia. Ni pun kalau iman tu jadi, maka ini buahnya, hasilnya. Maknanya ini menceritakan tentang hasil ataupun buahnya. Kemudian ada lagi maknanya husnul ahdi minal iman. Min itu makna min ibtidaiyah. Min ibtidaiyah maknanya menjaga perhubungan dengan baik itu berpunca, bermula daripada iman. Bermula daripada iman, yakni kerana kita berimanlah maka kita buat gitu. Maka kita buat gitu. Puncanya, bermula daripada beriman itu. Itulah beberapa makna tajuk ni. Sebab dalam hadis tu al-haya'u syu'batun minal iman, ulama-ulama bahas macam saat ni lah, apa makna minal iman tadi. Minal iman itu maknanya tuntutan iman. Minal iman itu maknanya sebagai hasil daripada iman. Minal iman itu bermakna bermula daripada iman. Ajaran macam ni bermula, berpunca daripada iman, agama lah. Ada juga yang mengatakan minal iman itu mana? Sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Seterusnya dia pun buat mari hadis lah.
Hadis ini daripada Aisyah